Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bagi memulakan majlis kita pada malam ini, sama-sama kita memohon keampunan kepada Allah SWT, keberkatan rahmatnya. Membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita duduk sebentar di antara maghrib dengan isyak ini untuk kita memenuhi ruangan ini dengan kuliah ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan rahmat dan keampunannya kepada kita, insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung siri kuliah kita, ziarah ke alam barzah, dan tajuk pada malam ini muka surat 360, penampakan syurga dan neraka kepada mayat setiap hari. Penampakan syurga dan neraka kepada mayat setiap hari. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menyebutkan kepada kita bila mana kita ini dimasukkan sahaja di dalam kubur, kita akan mendapat suatu keadaan yang cukup menggembirakan. Hadis daripada At-Tirmidzi dan juga Ibn Hibban, yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum," apabila dikuburkan satu mayat itu ataupun dikuburkan seseorang daripada kamu, atahu malakani, datang kepadanya dua malaikat, aswadani arzaqani, yang mana malaikat itu dalam keadaan hitam dan kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima, dan dikenali kedua-duanya al-munkar kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hasta daripada hujung siku ni pergi ke hujung jari ni, satu hasta. Bayangkan 70 hasta, kira 70 hasta kali 70 hasta. Begitulah luasnya kubur orang mukmin. Mudah-mudahan kubur begitu adalah kubur kita, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pada malam ini ialah penampakan syurga dan neraka kepada mayat setiap hari. Firman Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya", yang bermaksud kepada mereka diperlihatkan neraka pada waktu pagi dan pada waktu petang semasa mereka berada di alam barzah. Ya, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang hari semasa mereka berada di alam barzah. Mayat-mayat apabila dikebumikan, maka mereka itu akan ditunjukkan kepada mereka pagi dengan petang. Sama ada dia ahli syurga ke dia ahli neraka, dia akan tunjukkan gambaran-gambaran. Sehari dua kali, waktu pagi dan waktu petang. Sambungan daripada ayat itu, wa yauma taqumus saah, bila lagi ditunjukkan dengan dikatakan syurga dan neraka itu, iaitu pada bila waktu berlakunya hari kiamat nanti.
Dan disebut lagi dalam ayat tersebut sambungan, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, dan masukkanlah Fir'aun dan ahli-ahli pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Ayat ini memberikan isyarat, memberikan bukti bahawa perihal neraka di alam barzah. Jadi jumhur ulama mengatakan ayat ini sebagai dalil yang mana adanya azab kubur. Dalil sebagai adanya azab kubur. Seterusnya dari Hudzail ibn Abi Syaibah mengatakan arwah Fir'aun beserta kaumnya itu berada di dalam perut burung berwarna hitam, berulang alik ke neraka. Demikian itulah diperlihatkannya. Demikian itulah diperlihatkannya. Itu sebagaimana yang kita belajar pada tajuk yang sebelum ini tentang ke manakah arwah akan pergi, yang mana dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan para syuhada berada dalam perut burung berwarna hijau yang menyeberang sungai di syurga dan kembali ke pelita yang bergantung di arasy. Di hadis riwayat Muslim. Tetapi disebutkan di sini macam mana keadaan arwah Fir'aun dan kaumnya, dia berada di dalam perut burung berwarna hitam, berulang alik ke neraka. Demikianlah itu diperlihatkannya. Sementara dari Ibnu Mas'ud dan Al-Lalikai dan Al-Ismaili mengatakan arwah Fir'aun beserta kaumnya itu berada dalam perut burung berwarna hitam, diperlihatkan kepada mereka neraka setiap hari sebanyak 2 kali. Dikatakan kepada mereka, inilah tempat tinggal kalian. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka diperlihatkan neraka pagi dan petang. Sehari 2 kali, pagi dan petang. Kenapa Fir'aun ini dimasukkan ke dalam neraka? Sebab kerana dia merupakan telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nazi'at dia menyebut faqala, firman Allah Subhanahu wa taala, faqala ana rabbukumul a'la. Syaitan mengaku dia adalah Tuhan yang paling tinggi. Lalu dia tenggelam di dalam perut laut merah dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ibn Abi Hatim menuturkan riwayat dari Abdul Rahman bin Zaid bin Al-Aslam mengenai firman Allah, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Dia mengatakan pada hari mereka dibawa pulang dan pergi ke sana sampai hari kiamat. Diperlihatkan kepada mereka. Ada yang kata dibawa ke sana, pergi betul balik pagi dan petang, sehinggalah hari kiamat. Keadaan mayat itu, kalau dia merupakan seorang mukmin, akan ditunjukkan, dibentangkan kepadanya syurga. Kalau dia merupakan orang yang kufur kepada Allah SWT, akan dibentangkan kepadanya neraka. Pagi sekali, petang sekali. Itulah penampakan syurga dan neraka pada mayat setiap hari. Seterusnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya bil ghadati, pada waktu pagi, wal 'ashyi, dan juga pada waktu petang. Okey, in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Jika dia merupakan termasuk penghuni syurga, dia akan menghuni syurga. Wa in kana min ahlin nar, jika dia adalah ahli neraka, fayuqalu lahu hadha maq'aduka hatta yab'athakallahu yaumal qiyamah. Dikatakan kepada orang itu, inilah tempat tinggalmu sehingga engkau dibangkitkan Allah kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari 1379, Muslim 2866.
Setiap hari. Jika dia bukan ahli syurga, maka dia akan dibentangkan, tunjukkan kepadanya kenikmatan syurga itu kepadanya pagi dan juga petang, setiap hari, sehingga berlakunya hari kiamat. Jika dia ahli neraka, maka ditunjukkan kepadanya maq'aduhu, tempat tinggal dia, tempat duduk dia nanti dekat sana, pagi sekali, petang sekali. Jadi itulah manfaat jadikan kehidupan dunia ini sebagai orang yang bijak. Orang yang bijak, iaitu al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri dan sentiasa mempersiapkan diri dengan amalan-amalan untuk kehidupan selepas mati. Untuk kehidupan selepas mati. Yang kita inilah untuk kehidupan selepas mati lah. Kita sanggup tunggu di sini untuk kita sama-sama mendengar, belajar, iktikaf, apa semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara bekal-bekal kita yang kita nak bawa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala al-ajizu, orang yang lemah, orang yang bodoh, man atba'a hawa wa tamanna Allah, orang yang sentiasa ikut hawa nafsu dia, ikut saja hawa nafsu. Sedangkan nafsu itu inna nafsa la amaratun bisu, sedangkan nafsu itu cenderung untuk mengajak kita melakukan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang dosa. Itu nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya bercita-cita bodoh sahaja kepada Allah. Harap-harap Allah fahamlah saya ni penat. Harap-harap Allah fahamlah saya ni begini-begini. Harap-harap Allah fahamlah saya ni begini-begini, Jadi hanya berangan-angan kosong sahaja. Jadi kita pilihlah untuk menjadi mukmin yang bijak, al-kayyisu, iaitu orang mukmin yang bijak. Seterusnya Al-Qurtubi dikatakan bahawa yang demikian dikhususkan bagi orang mukmin yang tidak diazab, ataupun dikatakan pula tidak, tetapi orang mukmin yang diazab juga melihat tempat tinggalnya secara keseluruhan di neraka atau di syurga pada waktu berlainan maupun dalam satu waktu. Bukan kata orang yang dikatakan orang kafir, orang yang kufur itu saja ditunjukkan neraka kepada mereka. Bahkan orang mukmin juga yang mungkin juga dia akan masuk ke neraka terlebih dahulu juga ditunjukkan kepadanya. Wa'iyyazubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bila mana kita masuk ke dalam kubur itu, apa yang ditunjukkan kepada kita adalah merupakan syurga bagi kita, insya-Allah. Tempat tinggal kita yang akan kita tuju nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lanjutnya Al-Qurtubi mengatakan, lalu dikatakan pula bahawa penampakan tersebut hanya roh sahaja. Qurtubi menyambung lagi, yang nampak tu roh, jasad tak nampak, dia kata. Yang nampak tu roh kita yang nampak, jasad kita tak nampak. Kemudian dia sambung lagi, mungkin juga bersamaan dengan sedikit bahagian daripada jasad, dia kata. Roh dan juga sebahagian sedikit daripada jasad. Mungkin mata, mungkin kepala, mungkin telinga, mungkin kaki kita, separuh daripada jasad kita dapat melihat. Pertama, dia kata roh saja yang dapat lihat tu. Roh saja yang dapat lihat. Yang kedua dia kata roh dan juga sebahagian daripada jasad. Akan tetapi mungkin juga penampakan tersebut pada roh dengan seluruh jasadnya, manakala roh itu dikembalikan ke jasadnya semula, sebagaimana waktu roh itu dikembalikan kepadanya pada saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketiga dia kata dengan roh dan seluruh jasadnya. Dengan roh dan seluruh jasad dapat dibentangkan syurga dan juga neraka. Pendapat pertama dia kata roh dia yang nampak apa yang dibentangkan syurga dan neraka tu. Yang kedua dia kata roh dan juga dengan sebahagian jasad. Yang ketiga adalah sepenuhnya roh dan sepenuhnya jasad dapat melihat apa yang dibentangkan syurga dan neraka itu. Seperti mana roh dan jasad, roh itu dikembalikan kepada jasad tak terkala mana mayat itu disoal oleh Munkar dan Nakir.
Berkenaan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahawa Al-Lalikai pernah menuturkan riwayat sebuah hadis yang lafaznya berbunyi, tidaklah seorang hamba itu meninggal dunia melainkan diperlihatkan kepada rohnya tempat tinggalnya. Ibnu Umar radhiyallahu an menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kepada seseorang itu akan diperlihatkan tempat tinggalnya di syurga dan neraka pada pagi dan petang hari di dalam kuburnya. Hadis riwayat Hannad dalam Az-Zuhdi. Kalau orang mukmin sentiasa ditunjukkan syurga waktu pagi, waktu petang, itu merupakan suatu kebahagiaan dalam hidup kita. Tapi lah kalaulah seorang ditunjukkan pagi neraka, petang neraka, pagi neraka, petang neraka, bayangkan sampai bila? Sampai hari kiamat. Masya Allah, apalah nasib yang akan diterima oleh orang-orang tersebut. Itu alamat-alamat awal, petunjuk-petunjuk awal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pilihan di tangan kita lah, sama ada kita nak menjadi al-kayyisu ataupun kita nak menjadi orang yang al-ajizu, orang yang bijak ataupun orang yang bodoh. Jadi pilihan di tangan kita. Sebab bila kita berada di sana, maka tak boleh lagi kita nak kembali semula. Seperti hari Jumaat kita baca surah As-Sajdah kan? Surah As-Sajdah. Sami'na, pada hari ini kami ingat, kami lihat dan kami yakin. Kami dah lihat kebenaran. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Balikkan semula kami ke dunia. Tolonglah balikkan semula kami ke dunia. Na'mal salihah. Kami nak beramal salih. Inna muqinun. Hari ini baru kami yakin. Bila dah sampai ke alam barzah, baru nak yakin dah terlewat dah bagi kita. Jadi pilihan di tangan kita di sini. Hari Jumaat kita baca surah Sajdah menjadikan tazkirah kepada kita sendiri, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, wahai Tuhan, sekarang kami dah lihat kebenaran. Wa sami'na, kami dah dengar kebenaran. Farji'na, hantarlah balik kami semula ke dunia. Na'mal salihah, kami nak beramal soleh, kami nak buat amal, kami nak buat persiapan. Inna muqinun, sekarang kami dah jadi orang yang yakin. Dah lewat, dah terlambat. Sebab kita dah berada di alam barzah. Masih lagi dengan berkaitan dengan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, iaitu daripada firman Allah Rasulullah Ghafir, yang mana neraka itu dibentangkan kepada mereka pagi dan petang. Sementara Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Imam menuturkan riwayah dari Abu Hurairah. Dia mengatakan bahawa setiap hari ada dua suara lantang. Setiap hari ada dua suara lantang, pada pagi dan petang hari. Pada awal siang hari dia berkata, kalau siang ni ialah ghuduwa, kalau malam tu ialah ashiyah. Boleh juga, bukan bermaksud pagi dan petang saja, tapi boleh juga dimaksudkan siang dan juga malam. Pada siang hari dia berkata, suara tadi, malam telah berlalu dan kini siang pun datang, diperlihatkan neraka kepada Fir'aun beserta kaumnya. Tidak seorang pun mendengar suaranya, melainkan akan memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka, daripada siksa api neraka. Terlalu dahsyat suara tersebut, menyebabkan orang itu menjadi ketakutan. Sementara pada petang hari dia berkata, ini ialah asyiyah, siang telah berlalu dan malam pun kini telah datang, diperlihatkan kepada Fir'aun beserta kaumnya neraka. Tidak seorang pun mendengar suaranya, melainkan dia akan memohon perlindungan kepada Allah daripada api neraka. Sedangkan Ibn Abi Ad-Dunya dalam Man Asha Ba'dal Maut menuturkan riwayah dari Al-Auza'i bahawa dia pernah ditanya oleh seseorang di Asqalan. Dia berkata, Abu Amr,
sesungguhnya kami telah melihat burung-burung berwarna hitam yang keluar dari laut. Jika petang hari tiba, burung itu kembali menjadi putih. Apakah kalian mengerti hal itu? Tanyanya. Ya, jawab mereka. Lalu ia berkata, di dalam perutnya terdapat arwah Fir'aun beserta kaumnya. Diperlihatkan kepada mereka neraka. Lalu burung itu terbakar olehnya sehingga bulu-bulunya menjadi hitam. Setelah itu, burung tersebut kembali ke sarangnya. Di situ dia juga terbakar. Yang demikian itulah amal perbuatannya yang tiada pernah berhenti sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kemudian dikatakan, masuklah Fir'aun bersama kaumnya dan rasakanlah azab yang sangat pedih. Adkhilu ala Fir'auna asyadal azab. Masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam neraka untuk merasakan azab yang pedih. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Yunus Allah telah memberikan cerita kepada kita tentang keadaan Fir'aun ini, yang mana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta iza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Maksudnya, dan kami bawa ke seberang laut merah. Kami bawa Bani Israel ke seberang laut merah, Nabi Musa ke seberang laut merah, ya. Fa atba'uhum fir'aunu, lalu dikejar di belakang mereka oleh Fir'aun wa junuduhu, dan juga tentera-tenteranya. Nak buat apa? Baghyan wa adwa, bertujuan untuk menzalimi dan juga menceroboh, nak membunuh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Hatta iza adrakahul gharq, sehinggalah Fir'aun itu hampir lemas. Nabi Musa dan pengikutnya telah sampai ke seberang, lalu tertutup laut merah itu, dan Fir'aun dalam keadaan adrakahul gharq, hampir lemas, dalam keadaan hampir lemas. Qal, pada ketika itu dia pun berkata, Fir'aun pun berkata, amantu, aku beriman, aku yakin, aku percaya, annahu la ilaha illa, sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang amanat bihi, yang diimani, yang dipercayai oleh Bani Israel, Nabi Musa. Masa baru dia nak mengaku. Wa ana minal muslimin, dan sekarang aku adalah minal muslimin, orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ni, dalam surah Yunus ayat 90 ni nak menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Pada ketika itu baru nak tenggelam tu, iza adrakahul maut, pada ketika itu dia kata amantu, sekarang aku dah percaya, aku dah beriman, annahu la ilaha illa, tiada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, Nabi Musa, wa ana minal muslimin. Jadi adakah di ayat ini menunjukkan taubat Fir'aun itu diterima? Adakah taubat Fir'aun itu diterima pada ketika ini? Lalu dijawab dalam surah Yunus ayat 91. Surah Yunus ayat 91, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Adakah baru sekarang, Allah kata, adakah baru sekarang engkau nak beriman? Ni dalam keadaan dia dah begitu, nak lemas, nak tenggelam tu. Al-an, adakah baru sekarang engkau nak beriman? Waqad asaita, dulu-dulu engkau sangat kufur, engkau sangat derhaka, bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, dalam surah An-Nazi'at, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi, kan? Syaitan pun tak pernah mengaku menjadi Tuhan.
Tapi yang dikatakan Fir'aun ni mengaku dirinya sebagai Tuhan. Waqad asaita, dulu-dulu engkaulah orang yang kufur, engkaulah orang yang derhaka. Wa kunta minal mufsidin. Bukan itu saja, engkau juga dulu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Bunuh anak-anak lelaki, tidak mau beriman kepada Nabi Musa dan sebagainya, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi menunjukkan ayat ini bahawa taubat Fir'aun yang dalam keadaan tenggelam itu, seperti mana yang ditunjukkan, dinyatakan dalam surah Yunus ayat 90 itu, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana pintu taubat telah tertutup. Dalam keadaan nyawa sudah berada di kerongkong, dia berada di kerongkong gelam. Jadi itulah ditunjukkan oleh Allah SWT dalam surah Yunus ayat 91, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Adakah baru sekarang engkau nak beriman dan engkau dulu kufur derhaka, dan engkau dulu jugalah melakukan kerosakan di atas muka bumi. Mudah-mudahan tajuk kita pada malam ini memberikan pengajaran kepada kita bahawa bila kita nanti dimasukkan saja dalam kubur, selesai saja upacara pengebumian, akan datang kepada kita malaikat Munkar dan Nakir menanyakan kepada kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jawab ke tak boleh jawab. Kemudian sama ada kubur kita itu akan dilapangkan ataupun disempitkan, ataupun kubur kita itu akan diyunawwaru, akan diterangkan ataupun digelapkan, ataupun sama ada dikatakan kepada kita, tidurlah kamu, rehatlah kamu, kamu dah penat ni, tidurlah kamu, ataupun kita akan sentiasa sibuk untuk kita dikenakan azab kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Bahkan dalam tajuk ini diterangkan kepada kita bahawa jika dia itu adalah ahli syurga, maka pagi sekali akan ditunjukkan tempat duduk dia di syurga. Petang sekali ditunjukkan tempat duduk dia di syurga. Kalau dia orang yang kufur ataupun mukmin yang maasi, maka dia akan tunjukkan juga kedudukan dia. Sekali di pagi kedudukan di neraka, itu juga petang sekali kedudukan dia dalam neraka. Setiap hari sehingga berlakunya hari kiamat. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada waktu pagi dan pada waktu petang semasa mereka berada di alam barzah. Jadi sehingga itulah tajuk kita pada malam ini. Habis satu tajuk, penampakan syurga dan neraka kepada mayat setiap hari. Mudah-mudahan menjadi iktibar kepada diri saya sendiri dan kepada semua saudara muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita berbekal. Fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal kita menuju Allah SWT adalah bekal takwa kepada Allah. Buat apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.